Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ya apa? Alhamdulillah ikhwatul iman, dengan limpah kurnia daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita boleh sambung majlis ta'lim. Kita berhenti buku ini ikhwan tentang konsekuensi cinta kepada Nabi. Ikhwan, di antara yang mendorong kita membaca buku-buku seperti ini kerana melihat kepada hadis-hadis berkaitan dengan masa depan kita. Hai Abang Yazid, long time no see. Pakcik tak ada, Pakcik Nazri tak ada. Di antara benda yang menyokong semangat kita untuk membaca hadis-hadis seperti ini ikhwan, apabila kita membaca hadis-hadis menyebut tentang hari kita masuk ke dalam tanah kubur. Hari kita masuk ke dalam tanah kubur. Subhanallah. Bila kita baca suratul An'am, Allah katakan wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum. Sangat dahsyat. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum. Kamu akan tinggal kesemuanya kamu usahakan di dunia di belakang kamu. Subhanallah, sangat dahsyat. Jadi ikhwan, apa yang kita usahakan dalam dunia ini daripada kehidupan, urusan kehidupan, kita tak perlu sebut apa-apa. Dalam ayat Allah Ta'ala katakan alhaakumut takatsur. Kalau kita terjemahkan ayat ini secara mukhalafah, secara bahasa yang berlawanan di belakang dia, kalau ikut untuk ayat alhaakumut takatsur, kamu di antara tabiat manusia, dia suka memperbanyak-banyakkan. Tapi mukhalafah dia dalam tafsir Ibn Qayyim, mukhalafah ayat ini, dia seolah-olah Allah bertanya, apa yang nak kamu perbanyakkan lagi? Alhaakumut takatsur. Nak banyak apa lagi ni? Harta dah banyak, anak-anak dah banyak, kehidupan dah banyak, apa lagi kamu nak memperbanyakkan? Adakah kamu nak masuk dalam perangkap ini hatta zurtumul maqabir, sampai ketika kamu dipaksa ziarah ke tanah pusara, baru game ini, permainan ini hendak kamu faham kata ini satu tipu daya? Subhanallah ikhwatul iman. Jadi apabila insan sampai ke tanah pusara ini, kita baca dalam Riyadhus Salihin, Nawawi bawa hadis tentang bila dibawa satu mayat, 3 perkara ikut: ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ikutlah harta dia, keluarga dia dan amal dia. Tapi bila sampai tanah pusara, sampai tang lahat, fayarji' ithnan wa yabqa wahid. Balik 2, ikut 3 balik 2. Yang balik itu apa dia? Ahluhu wa maluhu. Yang dia usahakan, yang Quran sebut tadi, wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum. Balik. Yang duduk dalam dia, wa yabqa wahid. Satu saja masuk, amal dia. Tapi subhanallah ikhwatul iman, bila kita cuba membaca hadis-hadis, kita melihat Nabi SAW sebut kepada kita, bila mayat itu dimasukkan ke dalam tanah pusara,
Masuk saja ke dalam tanah pusara, di antara soalan yang Allah tanya kepada mayat, ma kunta ta'bud, ma kunta ta'bud, selama kamu hidup ni apa yang kamu sembah? Selama kamu hidup ini apa yang kamu sembah? Ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa yang kamu nak kata tentang laki-laki yang diutuskan kepada kamu ini? Akhirnya yang ni yang menjadi kepentingan hidup. Tiba-tiba yang ni yang paling kita tak tahu. Subhanallah. Tiba-tiba di tengah alam ini Allah lahirkan buku-buku yang mudah seperti ini. Buku-buku yang macam ni dalam bahasa Arab begitu banyak. Di antaranya Al-Qadhi bin Iyad menulis tentang luzum mahabbat Rasul. Sangat menarik buku dia. Boleh lenangan ayak mata dengan rentak bahasa dia, dengan contoh dia buat. Tapi masalah dia dalam bahasa Arab. Kita ni mamak Melayu, Jawa, Banjar, nak kuasai bahasa tu tak pandai. Tiba-tiba Allah memberi peluang kepada kita, kadar kemampuan hidup kita, lahir buku-buku macam ni. Kekurangan jangan cakap lah, siapa tulis buku tak ada korang. Yang baca ni lagi korang. Cuma jangan korang ajak, sudahlah. Kita banyak korang. Tetapi dalam kekurangan itu kita mengambil manfaat hidup. Buku ini mendidik kita kepada apa yang akan kita bertemu di hari akhirat. Antum bayang orang hari ini dalam dunia membentikan soal kehidupan, fashion, kecantikan, membentikan soal bisnes. Akhirnya dia mati-mati, Allah tanya kepada dia, ma kunta ta'bud, apa yang kamu sembah? Tak boleh fikir. Tak boleh fikir. Hang sembah apa? Ma kunta taqul fi hadzal rajul, siapa dia laki-laki yang dibangkitkan oleh Allah sebagai utusan Allah kepada kau, dan apa kau nak kata tentang laki-laki itu? Subhanallah. Kita duk ingat Tuhan nak tanya saham kita banyak mana, kekayaan kita banyak mana, kita daripada keturunan apa, bangsa apa kemahiran hidup kita, apakah rekod-rekod yang telah kita catat sepanjang kita hidup. Yang tu yang kita perkasa. Tiba-tiba yang Tuhan nak tanya mukhalafah dengan hayat kehidupan kita ini. Total. Pertentangan total. Jadi perlulah kita bagi sikit perhatian. Sikit perhatian. Jadi nilai kita di hadapan Allah Ta'ala ini adalah nilai keimanan dan amal saleh. Ini yang kita baca dalam surah summa radadnahu asfala safilin illa allazina amanu wa amilus salihat. Ini yang kita baca. Dan Allah kata falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka akan mendapat ajar, pahala, ganjaran ghairu mamnun, yang tak pernah putus-putus. Subhanallah. Tak akan putus. Daripada mati dah, mereka akan dapat pahala yang tidak putus-putus. Dalam hadis Imam Bukhari, Nabi sebut tentang satu orang yang beribadat dengan amal saleh ketika dia sihat. Dia sihat, dia buat ibadat. Tiba-tiba dia sakit. Nabi kata kerana dia beramal saleh ketika dia sihat, sekarang dia sakit, dia tak boleh buat dah amal saleh, maka Allah menulis pahala amal saleh untuk dia. Dia tidur atas katil seminggu, 2 minggu, apa tak boleh buat. Boleh buat sembahyang wajib ya. Tu pun orang utara kata mujuk banyak. Mujuk banyak Pak Mek. Dia buat tu mujuk banyak. Tak larat. Ba'diyah qabliyah tak boleh buat, sunat pajak dah tak boleh buat, duha dah tak boleh buat, tahajud jauh sekali lah, sakit. Tapi Allah menulis kepada dia seperti dia duha, seperti dia ba'diyah, seperti dia qabliyah, seperti dia puasa sunat. Pencen yang Tuhan bagi kepada dia begitu luas sampai dia bertemu dengan Allah di hari akhirat. Tiba-tiba yang ni tidak mendapat sambutan dalam hidup sebahagian kaum muslimin. Ini sangat menduka citakan. Ia akan terima rugi bukan orang lain, kita. Yang Tuhan nak tanya, ma kunta ta'bud, apa yang kamu sembah? Allah tanya kita. Allah tanya kita. Hari ni hari Allah tanya orang lain. Orang dah masuk ke tanah kubur, Tuhan tanya mereka dah, dan mereka tengok dah soalan tu. Subhanallah. Hari Tuhan nak tanya kita. Getaran kita itu sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Kerana itu ikhwatul iman, Al-Quran katakan kepada kita tentang haza ma tu'aduna likulli awabin hafiz.
Man khasyiya ar-rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib, dalam surah Qaf ayat 32. Allah katakan dalam ayat ini, hadza ma tu'aduna, inilah balasan apa yang telah kamu kerjakan daripada amal-amal saleh kamu. Likulli awabin hafiz, untuk setiap orang yang awab. Ulama tafsir kata awab ini orang yang bertaubat, beristighfar kepada Allah. Hafiz, dan memelihara hukum-hukum hakam. Bagi setiap orang yang bertaubat, itu bayang perjalanan hidup ini begitu sukar, liku-liku dia, kemudian nak dikaitkan dengan taubat, nak dikaitkan dengan istighfar. Allahu Akbar. Mungkinkah? Mungkinkah? Tapi ada mukmin, dia nak beriman pada Allah, dia melalui liku-liku kehidupan ini. Ada hari dia rebah, dia bangkit, tapi dia satu orang yang awabin hafiz, dia tak putus asa, dia bertaubat, dia beristighfar. Hafiz, dia memelihara batas-batasnya Allah berikan kepada dia semampu yang mungkin. Allah kata apa? Man khasyiya rahman bil ghaib, ini adalah orang yang takut kepada Ar-Rahman yang sangat ghaib. Allah ni ghaib, tak nampak, tapi dia boleh takut kepada Allah, menjaga batas-batas ini. Wajaa biqalbin munib, wajaa biqalbin munib, dia datang dengan hati yang munib, hati yang nak kembali kepada Allah. Maka Allah tidak akan sia-siakan sekecil mana, sebesar mana amal yang dia buat. Subhanallah ikhwan. Apa hal Tuhan nak memasukkan seorang yang jahat, pernah membunuh 99 orang, lepas tu tambah lagi 100 orang. Dalam hadis dalam Riyadhus Salihin kita boleh jumpa hadis ini dalam bab taubat. Tiba-tiba Allah hampak kepada dia keampunan, rahmat dan syurga. Dia bukan buat baik lagi, dia pergi bunuh lagi 1 cukup 100. Tetapi 1 baik pun tak buat. Tetapi qalbin munib, hati dalam nak kembali. Jasad tak ada yang kembali, hati, qalbin munib, hati ni nak. Maka lah kaki mula melangkah, tak sampai tempat dia nak pergi, datang mati. Maka hadis itu menyebut dia dimasukkan ke dalam syurga Allah. Oh, sangat dahsyat. Siapa boleh bagi pemberian sebesar ini? Siapa boleh bagi? Tak ada siapa boleh bagi, ikhwan. Allah mampu bagi. Allah mampu bagi. Sangat dahsyat. Sangat dahsyat kurnia dan pemberian ilahi. Subhanallah. Jadi kerana itu, ikhwan, perlulah kita juga melihat kepada pembelajaran kita. Kita cuba daripada ikhwan, kita belajar secara zahir ini, kita belajar hukum hakam, kita belajar sembahyang, sifat salat, sifat saum, sifat puasa, semua kita tahu, sah batal, dosa pahala. Tapi kadang-kadang pembelajaran itu dia tak masuk sampai dalam hati. Dia tak, orang panggil apa, touch kita punya hati. Kita ada ilmu, tapi hati kita dia tak. Nak bagi ilmu tu masuk, jatuh dalam hati kita, terasa, kita juga memerlukan ilmu-ilmu lain. Kita juga memerlukan sentuhan akidah. Saya rasa buku yang kita baca ni, walaupun nama dia agak komersial macam tu, konsekuensi. Nama satu macamnya nama tau. Orang utara kata satu macamnya siru nama buku ni. Konsekuensi. Nak bubuh lah dari nama lain, senang faham. Itu macam nama dia buat, Nabi buka kamus. Rupanya respon. Kita punya respon apa? Balas balik. Kesungguhan kita tu nak membalas terhadap cinta Rasul. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika dia membahas ayat 31, 32 surah Ali Imran, tentang Allah menyatakan apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayat ini tak payah saya hurai, kita dah tahu dah maksud dia. Di bawah syarahan ini Ibnu Katsir menyebut perkataan Al-Hasanul Basri. Kata dia, ayat ini
adalah ayat yang menguji orang-orang yang beriman. Ayat yang menguji orang beriman. Uji macam mana? Kalau dia menyatakan dia mencintai Nabi, tiba-tiba dia tak boleh ikut Nabi, maka ini bukan cinta namanya. Tapi konsekuensi ni apa dia, ikhwan? Satu orang dia menyatakan dia cinta pada satu orang, saya rasa itu bukan sesuatu yang luar biasa, kan? Saya boleh kata saya cinta kat siapa-siapa. Saya kata saya sayang kat bini saya, my wife. Jumpa dia, I love you, dia tak main lah. Saya sayang kat dia. Tapi itu bukan istimewa. Dalam cinta ini, ikhwan, apa yang istimewa? Untuk melafazkan cinta, dia tidak istimewa. Istimewanya apabila orang yang kita cinta melafazkan cinta. Ini istimewa. Kita boleh pi dekat siapa-siapa, boleh pi. Banyak sangat orang-orang yang segak-segak dalam dunia ni. Banyak sangat orang yang segak-segak dalam dunia. Kita jumpa dia, saya ni jatuh hati kat awak. Dia dengar, dia terkejut. Dia tengok kita, hang demam ke? Apabila kita cinta pada satu orang, itu tidak hebat. Tiba-tiba orang yang kita cinta membalas cinta kita, ni yang luar biasa. Orang kata minum air seteguk jadi macam kenyang 2-3 teguk. Berjalan 10 langkah rasa macam selangkah. Untuk bertemu orang yang kita cinta. Kita banyak menyimpan hati pada orang, banyak. Tapi orang yang kita simpan hati kat dia, belum tentu dia simpan hati pada kita. Konsekuensi ini apa dia, ikhwan? Kita nak mencintai Nabi, tetapi kita cuba nak mengambil respon Nabi pada kita. Ini yang luar biasa. Ini yang sahabat dapat, yang kita tak dapat. Ini yang sahabat dapat, kita tak dapat. Allah katakan kepada para sahabat tentang cinta ini, mereka ini adalah radhiyallahu anhum wa radu anhu, zalika liman khasyiya rabbah. Habis. Ayat ini TKO punya ayat. TKO punya ayat. Habis. Radhiyallahu anhu, Allah redha mereka. Satu orang menjerit, pasal itu ayat itu dimulakan dengan qul in kuntum tuhibbunallah, berkenaan dengan orang Yahudi mendakwa mereka itu mencintai Allah. Tapi dia tak mau ikut Muhammad, dia nak ikut Taurat. Dia tak mau ikut Quran. Allah menyifatkan dakwaan mereka itu sebagai dakwaan yang kazib, bohong. Macam anjing menyalak bukit. Hina. Tetapi bila datang kepada para sahabat, Allah memuliakan ayat-ayat yang memuliakan mereka. Ayat-ayat yang menggambarkan cinta mereka dibalas. Katakanlah, kalau kamu mencintai Allah, fattabi'uni, kamu ikut aku, yuhibbukum Allah, cinta kamu dibalas. Wa yaghfir lakum dzunubakum, akan diampun segala dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, bukankah Allah itu Ghafur dan Rahim, pengampun dan kesian belas pada kamu? Subhanallah. Yang ini kita tak tahu, ikhwan, dan kita kena cuba. Hasanul Basri kata, bila kamu baca ayat-ayat seperti ini, kamu kena insaf. Apa yang kamu buat ini berbalas ataupun tidak. Jadi kita ni sebelum datang hari mahsyar, kita ada hari di mana kita menghisap diri kita, di mana apa dia? Kita kata jantung hati kita ini mula memberi respon. Dalam kamus Arab Munjid, ni kamus yang sederhana kita boleh baca. Bila datang kalimah hub, dia terjemahkan al-hub dengan makna izhar al-mahabbah. Izhar al-mahabbah. Bila satu orang kata dia cinta, dia kena menampakkan kecintaan dia kepada barang yang dia cinta, sama ada bil qaul ataupun bil af'al, dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Kalau yang ni tak ada, bagaimana kawan tu nak tahu kita cinta dia? Macam mana nak tahu? Saya ada isteri, tapi saya jumpa dia dulu-dulu, saya buat tak tahu, tapi simpan hati. Kita ni
Takkanlah dia nak sayang kita. Kita ni hanya mamak biasa saja, apalah kita ada. Bulu rumah pun pejak dia tak mau. Tapi bila hari kita melafazkan ayat-ayat cinta, menyebabkan tasbih pun bercinta, ini dahsyat. Ini sangat dahsyat. Apabila cinta mula bertasbih, oh dahsyat. Ini sangat luar biasa. Jangan main-main. Di situlah kejayaan kita, ikhwan. Di situlah menyebabkan kata kita, perbuatan kita, orang semua nampak kita di dalam dunia cinta. Kita ni satu orang kata bahasa utara, dia kata angau. Pak Mek ingat bahasa angau? Angau. Apa Yazid nah? Angau ni orang sini panggil apa? Angau juga kan? Kita serupa bahasa. Angau. Kita jadi satu macam pegang telefon. Orang pegang telefon elok, kita wire naik atas, genggam tu turun bawah. Tapi masih boleh dengar suara dia dengan jelas. Kalau dengan orang lain tak dengar apa. Duk halo, halo, halo. Tapi dengan si dia ni dengar terbalik. Wire sampai ke leher kita tak mati. Bil kita melambung, rasa enteng saja. Semua orang sedang melihat perubahan kita. Dan orang sedang menyatakan ada sesuatu yang sedang terjadi. Ada sesuatu yang sedang melanda hidup hamba Allah ini. Inilah nama dia cinta. Cinta datangnya tak pernah dipanggil. Tetapi sekali dia datang sangat sukar untuk kita tepis. Maka kita akan memperjuangkan apa yang kita cinta. Maka dengan Nabi demikianlah. Kita kena izhar al-mahabbah. Nabi ni kita punya mahbub. Orang yang kita cinta. Maka kena izhar, nampakkan. Nampakkan. Kita pergi tang mana pun kita kena izhar, nampakkan, zahirkan al-mahabbah, kecintaan itu. Supaya orang yang kita cinta tu kita sedang cinta dia. Kalau tak nampak, macam mana cinta nak datang, ikhwan? Sayang Nabi, sayang. Sembahyang macam siapa? Macam wali. Sayang Nabi, tapi solat macam wali. Macam mana nak bagi tahu ni? Akhirnya bukan Nabi yang terima signal tu, wali. Maka kita nak hantar suara cinta pada kakak, dapat kat adik, jahanamlah kita. Kita nak tackle kakak, adik yang baca. Tak boleh. Karena itu, bercakaplah tentang sunnah. Sunnah yang benar. Bukan sunnah yang kalang kabut, sunnah yang tipu-tipu. Kita cinta orang itu, apa yang dia suka secara benar, kita kena tahu. Kita dapat maklumat palsu, susah. Ada orang bisik telinga kita, wanita itu, laki-laki itu suka baju merah. Sebenarnya cerita benar, dia tak suka merah. Maklumat sampai, dia suka merah. Kita pun pukul 12 tengah hari pakai merah. Pasal apa, nampak si dia tu duduk berjalan balik, kita pakai merah. Dia tak pandang kita terus. Dia kata, mana punya gila ni, tengah-tengah kembang lagu ni. Kita duduk syok seorang-seorang. Dia tengok aku. Dia tengok, dia duduk ingat orang gila. Dia tengoklah dengan terkejut. Kita dah kata, alamak dia suka kat aku. Telah berlaku silap faham. Orang putih kata, misunderstood and communication. 6 bulan dia tak main duk apa yang tu. Subhanallah, ikhwatul iman. Subhanallah. Jadi kalau kita tak buat apa-apa, tak bertindak apa-apa, jadi adakah Allah akan sampaikan sayang kita pada Nabi? Tidak, ikhwan. Jadi kena buat sesuatu. Untuk apa, ikhwan? Kita bertindak daripada jiwa. Jiwa yang kena insaf benda ini. Jiwa yang kena tackle isu ini. Kerana itu, konsekuensi di sini bermakna itulah. Maka nama dia konsekuensi cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, kalau mengikut dalam saya punya buku ini, sebenarnya kita dah baca ada separuh, bukan separuh buku. Kita baru baca, kalau ikut tanda saya di sini, kita baru baca muka surat 10. Muka surat 10. Tapi tak apalah, ulang pilah muka surat 7. Ulangan selalu memberi kesan. Kita ulang. Orang kata iqra wa raddi. Kita baca, kita ulang. Tak apa, bagus, dia baik untuk kita punya
kita punya hafalan. Macam hisap okok lah. Dia kalau sekali hisap, dia tak steam. Hisap sampai pahit itu dia tak rasa. Oh, dahsyat. Sampai satu hari dia hisap, asap keluar angkut telinga, keluar angkut mata. Maknanya spesialis lah. Kena ulang. Demikianlah kita ulang. Mari kita tengok sikit ikhwatul iman, makna dua kalimah syahadah. Ataupun antum ada tanda. Ke buku ni balik-balik simpan tu 6 bulan tu. Memang tak tengok dah buku ni. Maknanya kita serupa. Ikhwatul iman, muka 7 ni di sini saya dah tanda, kita baca muka 7. Kita ambil muka 10 dah ikhwan, muka 10. Kata dia dua pertanyaan penting. Kesemua ini berkaitan dengan urusan kita dengan kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang berbicara urusan kita dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba sahaja kita mati, kita disimpan dalam tanah kubur, datang malaikat tanya, apa yang kamu tahu tentang laki-laki ini? Tu sekarang pun boleh buat kita fikir siapa dia Muhammad ni. Ditanya dia sampai masuk dalam kubur, hang tak tahu apa pasal dia. Macam orang kafir jawab, dia kata la adri, aku tak tahu, aku tak kenal dia. Dalam hadis Bukhari, dalam hadis Abu Bukhari ada, Abi Dawud ada, malaikat pukul betul-betul di antara dua telinga dia, baina uzunain, di antara dua telinga dia, malaikat katok dengan mitraqah min hadid. Satu mitraqah, satu pemukul dia buat daripada besi. Dalam hadis Nabi sebut, dalam hadis yang sahih, Syekh Albani ketika memberi syarahan kepada hadis-hadis berkaitan dengan siksa kubur, dia menyebut berulang-ulang hadis ini adalah hadis yang sahih, riwayat daripada Abi Daud. Dipukul betul-betul di antara dua telinga dia, dipukul, remuk masuk. Kata dalam hadis Nabi kata pada, lau daraba, kalaulah mitraqah tadi, pemukul itu dipukul kepada bukit, Nabi kata lasara turaba. Pemukul yang dipukul kepala orang yang menyatakan la adri, ditanya siapa dia laki-laki yang diutuskan kepada kamu, ditanya dalam kubur orang Islam baik, kubur orang kafir baik, tanah perkuburan, jerat Cina, jerat Hindu, Kristian, malaikat datang bertanya soalan yang sama, tetapi dengan keadaan yang berbeza-beza. Nabi menyebut malaikat ini boleh salin, mata dia tu dia boleh salin menjadi kebiru-biruan. Suara dia tu boleh tukar seperti guruh. Dia berinteraksi dengan mayat itu mengikut kedudukan mayat ini. Sangat dahsyat. Datangnya begitu ngeri. Ada masa muka dengan nangkir boleh jadi satu lembaga yang sangat hitam, menakutkan dalam kubur, dan bertanya dengan soalan yang sangat menakutkan. Terpusing, lidah mayat itu terpusing, dia hanya boleh kata dengan takut, gemuruh, dia takut, dia kata Malaikat kata, kamu ini satu orang yang sangat biadab dan kurang ajar. Kamu tak kenal orang ini siapa dia, kamu tak pernah baca, kamu tak pernah ambil tahu tentang orang ni. Dipukul dengan mitraqah. Ya, Nabi kata kalau pemukul itu dipukul ke bukit dengan satu pukulan, dengan satu darbah, dengan satu pukulan, Nabi kata lasara turaba, bukit itu akan lebur dan jadi abu. Dipukul. Dan hadis menyebut begitu, dipukul. Kenapa dia dipukul? Kerana dia tak pernah tahu siapa dia Muhammad. Siapa dia Muhammad ini? Kenapa sepenting itu dia di sisi Rabbuna Allah? Kenapa sehebat itu dia? Tiba-tiba orang sepenting sehebat itu, orang yang tidak dikenali di kalangan mukmin. Ini sangat tidak patut, ikhwatul iman. Ini sangat tidak patut. Karena itu lebih baik kita berbincang tentang Nabi Muhammad ini dengan jiwa yang hidup. Kita berbincang tentang Nabi Muhammad ini dengan jiwa yang nak kembali, biqalbin munib.
Rupanya ikhwan, kita bukan saja kena bertaubat daripada dosa-dosa biasa, tapi kita juga bertaubat daripada dosa jahil tentang Nabi. Ini satu dosa yang kita kena bertaubat. Pasal itu dikatakan biqalbin munib, orang yang kembali pada Allah dengan hati yang bertaubat. Kita duk ingat yang kena taubat ni siapa dia? Pendedah aurat, yang tidak sembahyang, yang tidak puasa, yang sombong, yang tidak zakat. Itulah yang kena bertaubat, yang amalkan hadis palsu, yang engkar dengan sunnah, yang mengamalkan bid'ah. Tetapi kita ini ketika mengamalkan sunnah, tapi jiwa kita tak hidup dengan Nabi, satu taubat yang kita kena persembahkan kepada Allah. Satu taubat. Satu taubat. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan, berkaitan dengan Uthman bin Affan. Uthman bin Affan, dia masuk ke tanah kubur. Dia masuk ke tanah kubur. Dia masuk ke tanah kubur, dia teriak, nangis dia sampai basah janggut-janggut dia. Uthman menangis sampai basah janggut dia. Kehairanan di kalangan sahabat-sahabat yang bersama dengan Uthman bin Affan. Apa sahabat kata Uthman? Kami dengar daripada mulut hang cerita pasal mati, hang cerita pasal akhirat, hang cerita pasal syurga, hang cerita pasal neraka, tapi tak pernah kami tengok setitik air mata turun. Tak pernah. Tapi kenapa bila hang masuk ke tanah kubur hang menangis, Uthman? Apa jawab Uthman dalam hadis Tirmizi itu? Kata Uthman, kerana aku melihat dengan mata aku ketika Rasulullah masuk tanah kubur, air mata dia turun dan janggut dia basah. Aku takut aku ini masuk ke tanah kubur tidak mengikut cara Nabi, dan itu satu dosa di hadapan Allah. Maka aku menangis teriak-riak macam Nabi menangis. Dan aku mendengar dengan telinga aku Nabi menyatakan, tidak ada pandangan yang lebih ngeri yang aku pernah tengok melainkan pandangan yang ada dalam kubur. Di atasnya tenang, di dalamnya sangat bergelora. Subhanallah ikhwan. Kita boleh sembahyang ikut sunnah, tapi jiwa kita tak hidup satu dosa, ya ikhwan. Al-Ghazali minta kita bertaubat daripada dosa-dosa yang seperti ini. Semoga Allah memberi kepada kita nur dia, ikhwan. Baik. Pertanyaan, dia kata dua pertanyaan penting. Satu, Allah tanya kita benda sangat penting, ikhwan. Satu, apa dia? Apa yang kalian sembah? Ma kunta ta'bud. Apa yang kamu sembah? Ya subhanallah. Maza kuntum ta'budun. Maza kuntum ta'budun. Hampa sembah siapa? Oh ikhwan, jangan main-main ini. Jangan main-main. Nabi menyebut kepada Muaz bin Jabal, ketika Muaz bin Jabal berpeluang menjadi penunggang, membonceng di belakang Nabi. Membonceng, saya guna bahasa membonceng. Pulau Pinang tak ada bahasa bonceng. Di sini ada orang Pulau Pinang. Orang Pinang dia kata bonceng tu apa? Membonceng. Membonceng maksud dia passenger. Dia orang belakang. Uthman. Muaz bin Jabal. Dia kata hari itu hari yang sangat istimewa dalam hidup dia, ikhwan. Hari yang sangat istimewa. Hari yang sangat istimewa untuk dia hari apa, ikhwan? Hari dia dapat duduk belakang Nabi, dia dapat sentuh Nabi. Satu nikmat yang dia rasa ni tak ada. Ya subhanallah. Subhanallah. Ikhwan, apa yang nikmat dalam hidup kita ni? Malaikat kekasih dapat menyentuh kekasih, itulah nikmat. Uthman dapat nikmat itu. Ini Muaz bin Jabal tadi dapat nikmat itu, ikhwan. Ketika itu dia kata, aku mendapat suatu nasihat sangat dahsyat berkenaan dengan ini. Maza kuntum ta'budun. Apa yang akan kamu, apa yang telah kamu sembah dalam hidup kamu. Apa kata Nabi pada Muaz? Nabi kata, Muaz, tahukah kamu apakah hak Tuhan kepada kamu dan hak kamu kepada Tuhan? Atadru ma haqqullah 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'ala Allah. Ini Muaz dalam berbisik belakang Nabi itu. Muaz, kamu tahukah apakah hak Allah yang Allah akan tuntut kepada kamu di dunia? Dia akan tuntut sampai akhirat, dia tuntut, dan dia tak akan lepas kamu. Dan kamu tahukah apa hak
yang kamu boleh tuntut pula kepada Allah. Muaz kata, aku tak pernah dengar ini ya Rasulullah. Nabi kata, Muaz, haknya Allah tuntut kamu dunia sampai akhirat, iaitu hak dia memerintahkan kamu untuk sembah dia sahaja, dan dia tak benarkan kamu syirik dia dengan apa-apa. Ini hak. Jangan main-main. Ketika Abdullah bin Mas'ud balik ke rumah isteri dia yang bernama Zainab, dia tengok isteri dia yang bernama Zainab panggil satu perempuan yang boleh menjampi, sedang menjampi anak Abdullah bin Mas'ud yang sakit. Tiba-tiba Abdullah bin Mas'ud tengok di lengan tangan anak dia ni ada tangkai hitam. Abdullah bin Mas'ud tengok-tengok, dia tanya kepada isteri dia, apa ini? Isteri dia kata, abang, ini musim udara membawa perpindahan penyakit. Abdullah bin Mas'ud gunting tangkai itu, dan dia kata, demi Allah, keluarga Abdullah bin Mas'ud tidak akan pakai tangkai. Kerana aku mendengar Nabi bersabda, inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Sesiapa yang pakai tangkai dan sesiapa yang menjampi yang bukan dengan jampi-jampi yang Nabi ajar, sesiapa yang memakai azimat, dan sesiapa yang ruqyah, yang menjampi dengan memakai jampi-jampi, memuja jin, menyuruh jin, dan sesiapa yang memakai susuk di badan, dia telah melakukan syirik kepada Allah. Dan sesiapa yang bersumpah bukan dengan nama Allah, dia juga telah melakukan syirik kepada Allah. Antum tengok. Tapi kalau kita belajar, ikhwan, dalam hal akidah, pakai tangkai bukan keluar daripada Islam. Satu orang pakai tangkai, dia tak keluar daripada Islam. Sebab keluar daripada Islam ni, dia kena melakukan syirik akbar. Para ulama akidah kata syirik akbar ini sujud pada makhluk, dengan terang-terang letak dahi sujud pada tokong, pada batu, pada pokok, pada orang. Syirik akbar. Tapi kenapa tangkai ini dimasukkan ke dalam bab syirik? Kerana Islam ini, ikhwan, wal khulusu minasyirk wa ahli, kena membebaskan diri daripada syirik dan anasir-anasir yang mendatangkan syirik. Satu orang kalau dia pakai tangkai, dia kata dalam hati dia, ya Allah, hang yang sembuhkan, aku usaha aja ya Allah. Para ulama sepakat dia masih orang Islam. Tetapi walaupun dia masih sebagai orang Islam, dia tidak membersihkan hati dia daripada anasir untuk mendatangkan syirik yang lain. Maka tangkai simbol kepada syirik akbar, maka dia dibantah oleh Nabi. Nabi masukkan dia ke dalam jumlah syirik. Kenapa? Kerana dia kena khulus, bersihkan tauhid. Ataupun kita kata wa bara'a, membebaskan keyakinan, kepercayaan kita daripada selain Allah. Nabi kata, Muaz, Allah tuntut kamu, tumpang nyawa duk ada di badan, Allah tuntut kamu wahai Muaz. Kamu tak lepas ini di dunia, dia bangkit kamu di hari akhirat. Pasal itu saya pernah mendengar sebahagian daripada syarahan para ulama kata, di antara sebab berlakunya kiamat ialah Allah nak mencari siapa yang melakukan syirik. Pasal itu dalam hadis Tirmizi dikatakan, takhruju unuqun min nar lahu aynani tubsiran wa udhunani tasma'an wa lisanu yantiq yaqul inni wukiltu bi thalatha bi kulli jabbarin anid wa bi kulli musawwir wa bi kulli man da'a ma'allahi ilahan akhar. Hadis ini adalah hadis hasan sahih riwayat At-Tirmizi. Apa Nabi kata? Nabi kata di hari akhirat tiba-tiba neraka tu dia panas. Dia bunyi tu sampai ahli neraka jadi takut. Dalam duk bunyi tu tiba-tiba terpantul satu kepala keluar macam kepala orang dari neraka itu. Nabi kata laha ainani tubsiran, tercipta dua mata yang boleh melihat. Wa udhunani tasma'an, dua telinga yang boleh mendengar dan pusing ke kiri ke kanan. Wa lisanu yantiq, ada lidah yang terjulur dan lidah itu boleh bercakap. Tiba-tiba kepala daripada api ni keluar, kepala ni kata inni wukiltu bisalatha, Tuhan buat aku macam ni, Tuhan wakilkan pada aku untuk cari 3 orang. Siapa dia?
bikulli jabbarin anid. Semua orang yang sombong sampai pada peringkat dia angkuh takabur, tak mau sujud kepada Allah. Aku nak tengok siapa dia dan aku nak cari dia. Wa bikulli musawwir, dan semua orang yang kerja dia membuat tokong berhala. Dia musawwir, dia taswirkan. Dia guna tangan dia, ambil air, campur dengan pasir, campur dengan semen, dengan selut, dia buat tokong. Tak dia rumah ke, puja ke, buat perhiasan ke, rupa orang, rupa binatang ke, dia mentaswirkan, dia buat. Dan Allah minta dia bagi nyawa kepada binatang-binatang ni semua. Neraka kata aku cari dia. Sebab Allah itu musawwir. Hanya Allah boleh buat makhluk-makhluk macam ni. Dan yang ketiga, aku mencari semua orang yang mengaku ada Allah, tapi dia mengadu kepada Tuhan yang lain daripada Allah. Aku nak cari dia. Kata para ulama yang pernah saya dengar, mereka cakap sebab di antara berlakunya kiamat, orang dah mati ni semua disimpan dalam kubur, tiba-tiba ditiup sangkakala yang pertama, dunia ini hancur. Tiba-tiba dah begitu semua, ditiup sangkakala yang kedua, yang ada yang disimpan oleh perut bumi ni semua melambung keluar. Allah lambung semua mayat anak Adam keluar. Tak tahulah masa tu nak jadi apa. Quran kata wataku yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Kamu akan saksikan manusia akan jadi seperti kekatu yang berterbangan, ataupun jaradun muntashir, seperti belalang-belalang yang tak tentu arah. Kenapa? Kerana Allah nak mendengar. Allah nak makhluk ni dengar. Limanil mulk al-yawm. Siapa dia raja hari ini? Siapa dia orang yang besar hari ini? La ilaha illa ana wahidul qahar. Aku nak buktikan hanya aku seorang yang wahidul qahar, yang esa, yang gagah, yang perkasa. Benci Allah kepada syirik ni sampai satu masa dia bagi kiamat. Nabi kata pada Muaz, ingat Muaz, jangan buat syirik Tuhan, syurga hentak bau. Lepas tu Nabi kata, Muaz, tahu tak, bila kita dah buat tauhid, kita jauhi syirik, ada satu benda kita boleh minta kepada Allah. Apa dia? Kita berhak tidak diazab oleh Allah di hari akhirat. Subhanallah. Antum tengok, berulang kali Nabi sebut di dalam hadis-hadis, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mati sedangkan dia tahu makna la ilaha illallah, dia tak bagi rosak, dia adalah ahli syurga. Wa in saraqa wa in zana wa in syariba. Meskipun dia ni satu orang yang mencuri, satu orang yang berzina, meskipun dia ini satu orang yang minum arak, dia boleh masuk syurga sekiranya syirik tak ada pada diri dia. Subhanallah. Berhaklah semua mayat orang Islam yang mati tidak syirik, kita doakan keampunan Tuhan. Berhak, sangat berhak. Tapi bila mati dengan syirik, tidak ada apa-apa yang boleh kita doakan. Itulah urusan dia dengan Allah Ta'ala. Subhanallah ikhwatul iman. Ini perkara yang pertama, ikhwan. Bagaimana kalian, soal yang pertama, apa yang kalian sembah? Apa yang kalian sembah? Maza kuntum ta'budun? Apa yang kalian sembah? Oh, sangat dahsyat. Hati-hati, ikhwan. Hati-hati. Kita orang muda, kita kahwin, panggil orang ambil gambar, bayar 300, 400, dia duduk 2-3 jam dengan kita. Gambar angkat nikah dia ambil, gambar bersanding dia ambil, gambar pita tasik pedu dia ambil, pita semua tasik dia ambil, dengan baju maplay, dengan ponu tu semua dia ambil. Kita nak mengabadikan satu memori hidup kita dalam satu gambar. Macam mana kita nak abadi pun, jangan duk gantung gambar tu di rumah. Dia masuk dalam musawwir. Nak ambil gambar, para ulama kata ambil simpan dalam album. Jangan gantung dekat dinding. Jangan gantung. Hatta gambar ulama pun jangan gantung dekat dinding. Syirik kah? Tak. Simptom ada. Syirik kah? Tak. Simptom ada. Apa dia? Malaikat rahmat tak masuk. Simptom ada.
Salah ke? Tak salah. Tapi ada simptom dia. Boleh dah ambil gambar? Boleh. Album? Ya, album. Album besar mana pun, tutup, simpan. Gambar semua berhimpun dalam buku yang bernama album. Bila teringat nak tengok, anytime you boleh buka, you boleh tengok. Saya ingat Syekh Maulud kata, ambil gambar ni semua simpan, buat dalam album, hampir simpan tempat yang paling bawah sekali. Biar hang berjalan setara dengan tapak kaki. Kenapa ikhwan? Hadis tadi, 3 golongan yang muka jomoy daripada neraka tu nak cari, salah satunya orang yang menggambarkan. Walaupun dari segi asal dia, orang Arab maksud gambar di sini, dia menggambarkan tanah liat tu. Tetapi apabila kita ambil gambar elok-elok, kita bos keping di dinding, dia telah jadi perhiasan rumah. Takzim kita pada dia tu wujud walaupun sikit. Kita lalu gambar tu jatuh, gedebang. Macam mana kita rasa? Allah, jatuh pula. Kita sedih, betul tak Pak Mek? Kita tu bukan kita mengaji lah, kita tak mengaji tu. Dia sedih. Ambil anak-anak main-main tertontiang sikit, ambil pensel pergi tulis, dia tampak tangan anak dia. Kenapa kau layan gambar begitu? Tak, ini memori. Artinya gambar itu telah masuk dalam surah yang takzim, surah yang dipandang mulia. Elakkan ikhwan. Ini semua simptom-simptom yang dimurkai oleh Allah. Bukan salah ambil gambar, tak salah. Buat dalam album. Kita pergi Mekah, bila lagi lah nak ambil gambar dengan unta dia yang rapah tu. Unta pun sentiasa menunggu ketibaan orang Malaysia ni. Ambil gambar, kita duduk, kita renyah, dia berenyah, betul-betul macam 2 pupu. Kita ambil gambar, teringin. Ambillah gambar. Banyak-banyak Jabal Uhud, Jabal Rahmah, kita pergi ke Tabuk, kita pergi ke Taif, semua tempat kita ambil gambar. Kadang-kadang kita ke Jordan, kita pergi ke Ashabul Kahfi, Laut Mati, kubur Nabi Syuaib, kubur Nabi Harun, semua kita ziarah habis. Nak mengabadikan memori itu, ambil. Tapi di mana tempat dia? Bukan di dinding rumah. Tempat dia di mana? Dalam album. Simpan. Nak tunjuk ke orang? Tunjuk. Habis tunjuk, tutup dalam album, simpan dalam almari. Tak payahlah satu gambar besar. Gambar tu 76 ke, tu 46 ke. Gambar tu satu ikhwan, tu sah. Larilah diri daripada simptom-simptom itu. Kita berjaya lari daripada tangkai, kita berjaya lari daripada jampi-jampi serapah, larilah daripada benda-benda ini semua. Kerana ini ada bau agama tak redha. Bau. Kita macam gambar IC sekalipun. Ada kita bubuh gambar IC besar di dinding. Habis nak buat kereta macam mana? Itulah sekeping gambar kita ambil, bubuh dekat kita punya mic card. Di mana tempat dia? Dalam dompet. Ada kita pelekat tandai? Tak ada. Itulah tempat dia. Tu jangan tukar dia ke tempat lain. Nanti unsur li ta'zim itu memuliakan dia wujud. Maka satu masalah kita dengan agama ini. Jadi ikhwatul iman, kata dia, apa yang kalian sembah? Kita punya time sampai pukul berapa? Pasal ada majlis lain lagi. Kita ada majlis dengan ICS. Apa yang kalian sembah? Dan tengok yang kedua. Dan bagaimana kalian menjawab seruan para rasul? Dua soalan sangat dahsyat. Yang pertama, maza kuntum ta'budun? Yang kedua, wa madza ajabtumul mursalin? Kamu sembah apa? Dan kamu terima tak seruan rasul yang aku hantar kepada kamu? Oh, ini sangat dahsyat ikhwan. Itulah ikhwan, kita duduk, kita fikir asal. Inilah permulaan kehidupan kita di hari akhirat. Kita dah tak ada identiti dah. Dengan keingkapan tu masuk dalam tanah kubur, kita dah habis identiti. Dengan orang iringkan kita sebelah kanan menghadap ke arah kiblat, tutup dengan keranda, kambuh dengan pasir,
Tak ada jalan dah nak melepaskan diri. Katalah andai kata kita berjaya keluar daripada tanah kubur, orang bumi takkan terima kita dah. Dia akan masuk kalau kita balik ke dalam tanah. Tak ada tempat kita nak lari. Hanya dua soalan kita kena berhadapan. Apa yang kamu sembah dan Rasul ni aku hantar ni, kau sambut ke kau tak sambut? Oh, pening para ikhwan. Antum duduk sebelum tidur, antum fikir, meniti ayat mata kita ni, jantung kita depam cepat. Apanya aku dah buat dengan hidup aku ni? Apa yang menjadi kepentingan kita dalam hidup ni? Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala dalam muqaddimah kitab dia Zadul Ma'ad fil Hadi Khairul Ibad, Imam Ibn Qayyim kata, beliau menjelaskan tentang makna dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahawa tiada ilah sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Kalimah ini Imam Ibn Qayyim punya huraian. Kalimah ini dengannya tegak bumi dan langit. Dengannya Allah cipta seluruh makhluk dan mengutuskan seluruh rasul. Dengan kalimah ini Allah menurunkan kitab-kitabnya. Allah menetapkan syariat-syariatnya. Dan dengan kalimah ini Allah tegakkan timbangannya. Allah letakkan semua cacatan amal. Dan dengannya manusia diiring ke syurga ataupun ke neraka. Dengan kalimah ini manusia terbahagi menjadi dua, iaitu mukmin yang beriman dan kufar yang kafir, orang-orang yang baik dan jahat. Kalimah ini merupakan sumber dari ciptaan dan perintah, ganjaran dan siksa. Kalimah ini merupakan kalimah yang hak, yang dengannya Allah ciptakan seluruh makhluk. Dan tentang kalimah ini dan hak-haknya terhadap kalimah ini, manusia akan ditanya dan dihisap. Dengan kalimah ini kiblat dan agama ditegakkan, dihulusnya pedang dan ditegakkan jihad fi sabilillah. Dan ia merupakan hak Allah yang wajib dipenuhi oleh seluruh hamba-hambanya. Kalimah la ilaha illallah merupakan kalimah Islam dan kunci masuk ke dalam syurga. Dengan kalimah ini seluruh makhluk yang pertama dan terakhir akan ditanya oleh Allah, serta tidak akan bergeser kedua kaki hambanya di hari kiamat di hadapan Allah, sehingga dia ditanya oleh Allah tentang dua masalah. Maza kuntum ta'budun, apa yang kalian sembah? Wa maza ajabtumul mursalin, bagaimana kalian memenuhi panggilan para utusanku, yakni rasulku. Jawapan yang pertama iaitu dengan mengimani kalimah la ilaha illallah, dengan mengucapnya, mengetahui dan mengamalkannya. Adapun jawapan pertanyaan kedua adalah dengan mengimani bahawa Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkannya, menetapkannya, dengan mentaati dan tunduk kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, iaitu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahawasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang amanah atas wahyunya Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terbimbing dari seluruh makhluk yang ada. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah kepada para hambanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam diutus dengan membawa agama yang lurus dan manhaj yang lurus sebagai rahmat bagi sekalian alam, sebagai imam bagi orang-orang bertakwa, sebagai hujah bukti kebenaran atas seluruh makhluknya. Allah mengutuskan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi masa kekosongan para rasul. Allah tunjuki dengannya jalan yang paling lurus dan jalan yang paling jelas. Allah mewajibkan atas seluruh hambanya untuk mentaati, menolong, membantu, menghormati, mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam dan menegakkan hak-hak atas beliau sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan ditutup, semua jalan akan ditutup oleh Allah kecuali jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada jalan yang dapat membawa seseorang masuk ke dalam syurga kecuali dengan mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allah menjadikan kerendahan dan kehinaan bagi orang-orang yang menyelisihi jalannya sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah ya ikhwan. Itulah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya rasa tak payah urai. Kalimah yang tuan tulis ini pakai menyuluh kita kepada ilmu. Apa kita nak kata? Sangat menarik pada kalimah dia pakai, iaitu semua jalan ditutup oleh Allah kecuali jalan yang Nabi pakai je. Allah buka, boleh Allah tutup. Ini yang labu kata, no road and no jalan. Road pun tak ada, jalan pun tak ada. Nabi apa nak buat? Pasal itu kita kena tawakuf, kita kena ittiba'. Kita kena surrender dengan redha, dengan sabar, dengan istiqamah, dan kita kena melangkah mengikut jalan yang telah ada. Baik, nak buat apa lagi? Nak buat apa lagi? Orang ni muslim, orang pi, tapi jangan cerita ke orang lah, ni rahsia dia padi kita aja lah. Orang pi umrah, dalam puasa orang pi umrah. Nabi kata apa dalam hadis Imam Muslim? Nabi kata pada suatu perempuan, Nabi kata pasal apa tak pergi haji? Nabi tanya perempuan tu. Perempuan tu kata unta ada dua. Suami aku pakai satu pergi haji. Maka tinggal satu. Hak lagi satu ni orang gaji aku guna angkut barang, angkut ayak. Kalau aku pakai pergi haji, kerja rumah semua terkendala. Menega-menega semua syok lah. Bila Nabi dengar dia bagi alasan lagu tu, apa Nabi kata pada dia? Tak apa, Nabi kata, bagi lelaki hang pergi. Nanti bila masuk bulan Ramadan, hang umrah dalam bulan Ramadan. Umrah, satu umrah dalam bulan Ramadan sama pahala dengan satu haji bersama dengan aku. Subhanallah, besarnya umrah bulan puasa. Kita pun pergi dah umrah bulan puasa. Sonok umrah bulan puasa. Umrah bulan puasa ni orang punya banyak macam haji. 3 juta, 2 juta. Tambah malam Jumaat di Mekah. Jam. Bawa roti lah kita pergi. Sapu jam aja. Jam tu betul punya jam. Sesak jalan. Sesak jalan. Sampai 3 pagi jam. Malam Jumaat orang mencari hari-hari yang berkat. Kita sampai Mekah bulan puasa. Kita buat umrah. Daripada Madinah kita pakai ihram masuk Mekah. Kita tengok Kaabah, kita tawaf 7 pusingan, lepas tu kita pergi sa'i, lepas tu kita pergi tahlul. Dapat satu umrah. Dapat satu umrah. Nabi SAW, bila Nabi dapat satu umrah, Nabi masih ada hari yang berbaki di Mekah sebelum balik. Apa Nabi buat? Lepas Nabi dapat satu umrah tu, Nabi tak buat dah umrah. Nabi menghabiskan hari-hari di Mekah dengan tawaf sunat, dengan ibadat sedekah, dengan tolong orang, dengan berkhidmat. Jamu orang makan, cakap baik, tolong orang. Nabi buat khidmat. Kita bila sampai Mekah, bayar dah 8,000 bulan puasa. Tiba-tiba mutawib kata, Nabi buat umrah sekali aja. Dia rasa bulu dalam jantung. Tak puas. Tak puas. Dah hari kedua duduk di Mekah, dia kata nak pergi Tanaim, nak buat lagi satu umrah. Mutawid kata, dah Nabi buat sekali je. Dia kata main 2 minggu ni takkan sekali je. Habis ni hari yang berbaki nak buat apa? Nak doa selamat. Dah ada kita kata tabaruklah diri. Kita duduk depan Kaabah tu, apa khidmat kita tak boleh buat. Kita bubuh ayak dalam botol macam ni, bubuh ayak dalam botol lagu ni, kita cucuk yang ni aja bagi lubang. Selama orang duk tawaf tu, kita renjih macam ayak mawak lah. Ya, orang tawaf dalam panas peluh, kena 2 titik ayak, satu nikmat di sisi Allah lah. Ya, betul. Kita ambil botol lagu ni, kita pitahan zam-zam pada waktu malam lah. Siang bulan puasa tak ada zam-zam. Malam orang tawaf, kita bagi segelas kat dia, dia minum. Alhamdulillah, satu khidmat kita buat. Kita beli kotak tisu, kita pegang lagu tu je depan Kaabah. Sepanjang orang tawaf, orang cabut tisu seorang satu. Satu khidmat kita bagi pada Allah. Boleh buat, bukan tak boleh buat. Tapi orang Malaysia kata, kami nak buat apa?
Orang Malaysia nampak umrah, dia tak nampak sunnah Rasul. Apa kata Ibn Qayyim? Inilah satu kegelapan yang telah Allah tutup hati kita daripada menampak hidayah Nabi lebih besar daripada hidayah orang lain. Kita tak puas. Takkan satu ke? Balik hotel duduk sembah, menyesal aku main fikir ni. Dia rasa menyesal. Satu umrah ni nak buat apa ni? Kalau bawa batu 7 boleh minum batu 7, bawa dam boleh minum dam. Ni nak buat apa ni? Dia tak tahu nak buat apa. Ikhwan, Allah telah menutup semua jalan untuk beribadat pada Allah. Allah buka satu jalan saja, jalan Muhammad. Pakailah jalan tu, puaslah, ridalah. Mak kita mati, ni pun jangan habaq ke orang lah, adik-adik kita aja. Orang habaq, orang nak orang marah, jangan habaq, sengat-sengat. Mak kita dah mati, ayah kita dah mati, kita teringin nak buat haji kat dia. Teringin nak buat haji. Dalam hadis Bukhari, perempuan tu datang, ya Rasulullah, mak aku mati ya Rasulullah. Tapi dia bercakap pasal nak pergi haji ni. Dia bercakap, tapi dia mati. Apa Nabi kata pada perempuan ni? Nabi kata kebetulan, memang tahun ni rombongan haji nak turun ke Mekah. Nabi kata kau sertailah jemaah itu dan buat haji kat Mekah. Ini petunjuk dan hidayah Nabi. Apa dia ikhwan? Kita bila teringat nak buat haji kat mak kita, berdasarkan sunnah ni, apa dia? Kita bawa diri kita pergi ke Mekah, buat haji kat mak kita. Bukan kita jumpa orang bagi 1,500. Yang tu bukan haji, itu bisnes. Nabi tak ajar. Habis ustaz, nak boleh saya turun pergi Mekah, mau 12,000 lagi. Tak apa, tunggu cukup 12,000. Bila nak cukup, tunggu cukup. Bila nak cukup, tunggu cukup lah. Nak bising-bising buat apa? Lama lah lagi, lama. Kalau mai hari tak ada duit, tak wajib buat. Haji berkaitan dengan duit. Habis mak saya duduk dalam kubur, duduk dalam kubur lah, takkan nak duduk rumah hanggut. Bila dia duduk dalam kubur. Habis Tuhan tak siksa dia. Kenapa Tuhan nak siksa dia? Benda dia tak mampu buat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa masalah kita ni? Tak, saya tak puas. Puas bab lain. Jangan bercakap hal puas. Puas bab lain. Kita bercakap ibadat. Ibadat Allah tutup semua jalan, buka jalan Nabi saja. Tak nampak ke itu? Tak, depa duk buat. Jangan tengok depa. Allah suruh tengok Nabi. Memanglah suruh tengok Nabi, tapi habis depa tu semua salah ke? Kadang-kadang soalan mai tu macam kopi okau. Soalan tu mai tak boleh tempih. Habis depa duk bagi 1,500, 2,500, depa tu buat apa tu? Wallahu ta'ala alam. Yang pentingnya apa depa buat? Khilafus sunnah, tidak menepati sunnah, dan Allah tutup jalan itu. Takkan sikit pun tak ada pahala. Pahala urusan Tuhan, kita tak boleh jawab. Tapi yang kita tahu, tak ikut Nabi, tak ada pahala. Tak ada duit, sengah duduk diam-diam. Nak gadai tanah, jangan. Nak gadai kereta, kalau kereta ada sampai 16 biji, gadailah satu. Kalau kereta satu tu duduk ada, gadai tu pakai tak naik apa dah, tak sah. Siapa tak teringin nak buat haji? Teringin. Tapi rezeki kita ni tak sama, ikhwan. Ada banyak, ada sikit, ada banyak, ada sikit. Seronoklah 1,500 kita bagi dia pergi buat haji kat mak kita. Nama pun badal haji. Seronoklah. Tapi jalan kita pakai tu jalan siapa? Memang niat kita ibadat, niat tak cukup. Izhar al-mahabbah, zahirkan sayang kita pada Nabi, ikut dia. Selangkah dia, selangkah kita. Kita sedang tunjuk sayang. Satu hari nanti, ikhwan, sebelum badan kita rebah ke bumi jadi mayat, Allah campak pada kita halawah, rasa cinta tu dibalas. Itu kita nak, ikhwan. Bukan kita nak apa pun, kita nak yang tu lah. Tapi kena sabar. Kita akan jadi ghuraba, pelik daripada orang. Orang kata pada kita apa? Mak bapak hang bela hang silap banyak. Bela bewak pun lagi bagus.
Bela bewak, satu bewak sampai sekilo, 2 kilo jual kat Hindu, dia pemakan ada harga. Sekilo bewak RM40. Bela hang 1,500 nak bagi haji kat pak hang pun hang tak bagi. Apalah punya anak. Tak ada kesian kat mak bapak. Ni dia duk cakap macam tu. Kita dengar pedih ni, nanah duk meleleh sikit-sikit pedih. Tapi apa nak buat? Telah ditutup semua jalan. Dibuka satu jalan. Jalan Allah, jalan Rasul. Habis. Itulah pegangan hidup kita, ya kawan. Nak sembahyang, cara Nabi. Nak puasa, cara Nabi. Nak sambut Ramadan, cara Nabi. Nak puasa, cara Nabi. Nak buat apa lagi? Ibadat. Lain daripada ibadat, Allah buka jalan kita reka. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Reka lah. Nabi tak pernah menjaga cuk pisang. Takkan kita tak boleh menjaga cuk pisang? Menjaga cuk pisang bukan semayang. Nak pergi menjaga goreng pisang ke jalan, duk pergi cari hadis. Ada tak hadis Bukhari kata pasal menjaga cuk pisang? Sampai kiamat hang tak jumpa pisang tu. Sampai kiamat hang tak jumpa. Kita duk bercakap ni jalan ibadat. Kita duk bercakap ni jalan ibadat, bukan jalan cari makan tu. Jalan cari makan itu jalan ibadatnya umum. Ini ibadat mahdhah yang khusus, yang ditentukan cara dia, masa dia, waktu dia, jumlah dia. Kita tak boleh pandai-pandai, ikhwan. Kita tak boleh pandai-pandai. Subhanallah, ikhwan. Soalan ke tu? Jadi kalau soalan banyak ni, kena berhenti baca kitab ni. Okay, kita berhenti tang sini, ikhwan. Kita berhenti tang muka surat 13, iaitu kita tengok hadis bu'istu bis saif. Kita berhenti muka surat 13, kita sambung 6 bulan pula teruskan. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz sebut apa dia? Yang saya tahu gambar, mungkin gambar yang digantung. Bagaimana pula gambar di internet? Wallahu ta'ala alam. Kita duk cakap gambar-gambar yang perhiasan. Apa yang ada dalam internet ni, dia boleh tutup, dia boleh buka, dia boleh tutup. Bila kita off internet, habislah belur semua. Jadi selama kita buka gambar tu duk ada dalam internet, dan internet tu duduk dalam rumah kita, yang tu tak masuk. Sebab sekali kita off dia, dia blackout terus. Yang kita maksud ni, yang kita duk gantung ni. Itu yang saya maksudkan. Gambar internet macam gambar IC kita bawa. Kan? Sama macam gambar duk tengok TV. Duk tengok TV, orang ada dalam TV. Tu macam mana pula gambar tu masuk dalam rumah? TV masuk dalam rumah. Dah bukan gambar tu kita bincang. Kita bincang apa lekat kat dinding tu. Boleh banyak. Kita duk bercakap kat dinding. Tapi nak buat ke mana kan? Bila kita pergi mana jabatan kerajaan, gambar duri tuanku besar dengan permaisuri. Itu tak boleh. Tapi jangan habaq kat orang, habaq kat sini. Baik. Apakah jihad tertinggi bagi seorang wanita yang sudah bernikah dan wanita bujang? Wallahu ta'ala alam. Dalam hadis Bukhari, Nabi kata pada hadis daripada Aisyah, Nabi kata jihad bagi wanita ialah mendapatkan haji yang mabrur. Itu hadis Imam Bukhari. Dan Nabi sebut kaitan dengan wanita. Wanita berjihad tanpa menumpahkan darah. Aisyah tanya, awak kami orang perempuan ni tak boleh pi tumpah darah ke? Tak boleh pi lawan dengan pedang ke? Tengok perempuan dulu. Perempuan dulu. Subhanallah. Tapi muslimat kita pagi ni bagus. Muslimat di luar sana no, suruh main mengaji, demam, bersin, resdung, batuk, habaq pergi pasal malam, hilang semua. Aisyah kata, kami tak boleh lawan ke? Nabi kata tu satu sah. Bila ada ahli perang yang berdarah, kamu pergi rawat mereka cukup. Basuh-basuh luka mereka cukup. Jadi nurse cukup. Kamu nak jihad, jihadlah tanpa menumpahkan darah. Aisyah kata apa dia? Nabi kata hajjul mabrur, dapatkan haji yang mabrur. Cukup. Wanita bujang pun sama juga. Wanita bujang buatlah sembahyang, puasa, zakat, dia tak kira ada lelaki ke tak ada lelaki. Ada lelaki pun sembahyang macam Nabi, tak ada lelaki pun sembahyang macam Nabi.
Saya ada lelaki, saya sembahyang macam lelaki saya. Tak boleh. Kena sembahyang macam Nabi. Dia tak ada beza. Saya tak mau, saya nak lelaki saya juga. Memanglah lelaki hang, tapi sembahyang macam Nabi. Tak mau nak lelaki saya juga. Tak boleh, jangan duk tegang. Dia kena macam Nabi. Puasa, zakat, pakai tudung macam Nabi. Banyak. Jadi wanita yang bujang ataupun lelaki-lelaki yang bujang jangan dibimbangkan. Jangan dibimbangkan. Terus beribadat pada Allah. Cuma kalau ada ruang untuk kahwin, kahwinlah. Kalau ada ruang. Satu wanita, dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abi Daud, Syekh Albani kata hadis hadis sahih. Satu wanita, bapa dia bawa jumpa Nabi. Bapa dia bawa. Pasal apa? Dia tak mau kahwin. Dia tak mau kahwin. Dia ni masuk tak mau. Dia ni minta tak mau. Tak mau, tak mau, tak mau. Bapa dia kata, ya Rasulullah, aku tak tahu lah, ketegang betul lah budak ni. Mai depan Nabi, ya Rasulullah. Nabi kata, pasal apa yang tak mau kahwin ni? Dia kata, aku tak akan kahwin ya Rasulullah selagi hang tak cerita bila aku jadi bini orang, apa yang aku kena buat kat lelaki aku. Wah, bukan sembarangan wanita ini. Orang Melayu kata, diam tanda setuju. Ini wanita tak ada diamnya. Kalau wanita Melayu pergi kat Nabi, mampu. Dah 5 jiwa. Dia tanya, jangan cerita pasal kahwin. Aku nak tahu, lepas kahwin apa aku kena buat? Nabi kata kat dia, Nabi kata, cik, dengar elok. Kalau cik tanya apa yang nak kena buat, nanti kalau Rasulullah cerita, cik tak akan mampu buat. Tak akan mampu. Dan itu bukan alasan cik tak kahwin. Cerita kat saya apa saya kena buat. Nabi kata, kalau Allah takdirkan suami kamu yang kamu kahwin setahun, kahwin 2 tahun, tiba-tiba Allah bagi dia sakit. Sampai pada peringkat badan dia ni meleleh, nanah-nanah. Kamu dah lap dah dengan kain-kain semua. Habis kain. Kamu guna lidah kamu. Belum lagi menunaikan hak suami. Kalau kita cerita apa yang kena buat, hampir kita tak boleh buat. Siapa boleh buat kerja lagu tu? Tak boleh buat. Adakah itu halangan untuk tak kahwin? Tidak. Buat apa yang boleh buat. Itu mukhalafah hadis itu. Dia dengar-dengar, tak mau, saya tak mau kahwin. Tak mau kahwin. Nabi beralih pada pak dia. Nabi kata pada pak dia, jangan paksa dia, dia dalam keuzuran. Maksudnya dia ada alasan tak mau kahwin, biar pergi kat dia. Tapi lebih sunnahnya kalau ada jodoh, kahwin. Orang Melayu ni, saya jangan cerita ke orang lah rahsia kita ni, dia beradik kita. Orang Melayu ni, saya lebih suka jadi tak kahwin daripada nak jadi bini nombor 2, bini nombor 3. Tidak. Orang Melayu mamak dia tak ada orang tu. Melayu. Hak saya cakap ni jangan ambil hati lah. Jangan ambil hati. Hanya membuat sedikit pembersihan kefahaman. Siapa menyatakan kepada kita jadi bini nombor 2 ni merampas suami orang? Sama abang. Siapa yang beritahu jadi bini nombor 2 ni merosakkan rumah tangga orang? Siapa abang? Saya bertanya, apabila kita guna kalimah merampas, bahasa tu nak ditimbang pada kawasan mana, baik ke jahat? Please answer me. Hang ni tak sedar diri, dah tua, umur banyak, hang rampas lelaki aku no. Baik, kalimah tu nak ditimbang pada bahagian mana? Ayat baik ke ayat jahat? Ayat jahat. Satu. Yang kedua, siapa bagi tahu pada kita wanita yang jadi bini kedua ni, wanita yang merosakkan rumah tangga orang? Kalimah merosakkan rumah tangga orang nak bubuh dalam mana, timbangan mana? Baik ke jahat? Jahat. Kalau jadi bini nombor 2 merampas, kalau jadi bini nombor 2 tu merosak, Quran lah penaja kepada kerosakan itu. Ayat Quran lah yang kata fankihu ma taba lakum minan nisa. Kau kahwinlah 2 dan 3. Siapa nyajang bahasa ni kat kita? Tak tahu. Saya kata bahasa setan.
Tapi apa yang betul? Ikhwan, jangan main-main dengan kahwin. Serius dengan kahwin. Apa maksud dia? Kahwin melibatkan perasaan. Mungkinkah satu laki-laki dia berperasaan kepada wanita satu lagi, dia kahwin, dia akan mempersia-siakan wanita tu? Mungkinkah wanita yang ada perasaan pada laki-laki ini akan mensia-siakan kehidupan dia setelah dia bergelam madu? Kalau ada, ini adalah pasangan yang tidak waras. Ini yang Quran kata, fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Jangan begitu. Kamu tak boleh imbang perasaan kamu, tak usah kahwin, cukuplah satu. Tapi jangan pakai kalimah perampas, jangan guna kalimah perhosa. Jangan. Mereka ini kahwin dengan restu daripada agama ini. Kita pakai kalimah tu, bahasa-bahasa tu semua pergi dekat agama ni, ikhwan. Kita boleh bagi satu nasihat, abang, bil kita 3 bulan dah tak bayar. Ni masuk 4 bulan, dia ditarik tengah jalan sekali lagi. Perasan duit tu abang nak buat mas kahwin kan, biar bayar duit kereta dulu sekali, kereta maplay dia tarik tengah jalan, pengantin jalan pula tepi jalan. Abang jangan cari pasal. Abang bayar ni semua bagi elok-elok, abang nak menikah, abang menikah lah. Abang jangan lupa kat kami, abang jangan buat zalim kat kami dengan anak-anak. Abang janganlah buat ta'dil, sudahlah abang. Abang kahwin dah elok. Tapi jangan sebut perampas, ikhwan. Bahasa tu sangat keras, sangat keras. Jangan jegek saya macam tu saja tak ada apa-apa. Dia tak ada apa-apa. Dia sedikit pencerahan. Betulkah 7 umrah bersama dengan 1 haji? Wallahu ta'ala alam. Para ulama menyatakan hadis ini tidak sahih. Yang benarnya sembahyang mereka yang pergi ke Masjid Quba dengan wudu, sembahyang di Masjid Quba 2 rakaat, pahala dia 1 umrah. Yang tu yang sahih. Yang tu yang sahih. Tapi dengan syarat, para ulama kata dia berjalan ke Masjid Quba dalam ayat sembahyang. Jangan pergi ambil ayat sembahyang di situ. Dia berjalan daripada hotel dengan ayat sembahyang 2 rakaat di Masjid Quba, dia dapat pahala 1 umrah. Ini yang sahih. Jalan Ada masuk jalan tu pergi lah. Tak naik taksi pun tak apa. Hotel kita jauh kan, tak nak sampai situ lengar, jangan. Tak apalah naik taksi apa yang ada. Wallahu ta'ala alam. Bolehkah buat umrah lebih dari 1 disedekahkan untuk mak bapak? Wallahu ta'ala alam. Kalau tanya boleh ke tak boleh, tentu jawapan dia boleh. Pasal umrah takkan tak boleh. Tetapi tidak dicontohkan oleh Nabi. Tak dicontoh. Ikhwan, Syekh Nasiruddin Albani telah mencari satu hadis. Dia simpan dalam kitab dia Ahadis As-Sahihah. Hadis apa? Diriwayatkan daripada Abi Daud. Albani mensahihkan hadis ini, iaitu hadis tentang Nabi menyebut, Nabi kata satu orang itu Nabi kata ma akala atyabu akala rajul, satu orang tu dia makan makanan yang paling baik adalah daripada usaha dia sendiri. Benda apa baik yang kita makan ialah benda yang kita dapatkan dengan tenaga kita. Maka Nabi kata sesungguhnya anak itu adalah usaha ibu dan bapa. Syekh Nasiruddin mengambil pandangan para ulama seperti wujud dalam Audul Ma'bud syarah kepada Sunan Abi Daud. Hadis ini para ulama angkat sebagai dalil kerana Nabi menyatakan anak adalah usaha mak bapa. Maka apa yang kita makan adalah paling baik daripada usaha kita. Berdasarkan hadis ini, kata Syekh Nasiruddin, para ulama telah satu pandangan, apabila anak-anak ini usaha mak bapa, semuanya anak-anak buat kembali pada mak bapa. Anak-anak tak payah buat satu ibadat khusus untuk mak bapa dia, tak payah. Kita buat satu umrah, kita kongsi dengan mak kita pahala. Pasal apa? Kita adalah usaha mak bapa kita. Itulah makan hasil yang paling baik mak bapa kita dapat. Tapi sayang ikhwan, hadis ini tidak dipopularkan, sehingga kan orang anggap kalau tak buat satu umrah dekat mak, tak seronok lah. Tapi tidak dicontoh. Nabi sayang pada Khadijah,
Tapi tak ada riwayat Nabi masuk Mekah buat satu umrah dekat Khadijah. Nabi sayang pada Khadijah, isteri-isteri dia yang lain. Nabi tidak buat umrah untuk mereka. Bahkan Nabi tidak buat seperti mana kita buat hari ini. Para fuqaha ada yang menyatakan boleh buat umrah pada orang mati dengan macam ni. Para fuqaha, para ulama fiqh bincang. Tetapi mereka hanya boleh bincang, tapi mereka tak boleh mengemukakan satu bukti yang sahih daripada Nabi, itu daripada amalan Nabi. Kita kata lebih baik buat macam Nabi. Kita turun pergi buat umrah, niat dalam hati kita, ya Allah, aku anak mak aku, kami kongsi ibadat, kami kongsi pahala. Apa yang aku dapat, mak aku dapat, ya Allah. Cukup dengan satu umrah tu, mak kita mendapat nikmat di alam barzakh di sana, sudah cukup. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa pendapat Ustaz berkenaan dengan setengah pendakwah yang merujuk kepada hadis yang lemah semata-mata untuk membenarkan amalan-amalan seperti maulid Nabi, tahlil, baca Yasin malam Jumaat, zikir ramai-ramai, hanya kerana untuk mengelakkan perpecahan dan pertikaian dalam masyarakat? Wallahu ta'ala alam. Dia kalau dia tahu hadis itu lemah, dia buat rujukan, cara dia silap lah. Tapi masalah dia mungkin dia tak tahu. Tak tahu ni masalah kita. Masalah nak bagi tahu tu. Oh, payah. Jangan lupa pasal kesian kat dia. Ya, baru-baru ini banyak program cinta Rasul, maulid banyak diadakan di TV atau tempat awam. Apakah pendapat Ustaz mengenai perkara ini? Pendapat saya bid'ah dalalah. Merepek anda tu semua. Quran bagi tahu ayat 100 surah Taubah. Ayat 100 surah Taubah, ayat apa lagi? Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Apa ini? Ayat ini semua kata sahabat Nabi lah orang yang paling sayang Nabi. Dia pun tak buat untuk semua. Kita boleh, bukan kata Abu Bakar, I ask you my brother Muslim and my sister Muslimah, agak-agak kita boleh sayang Nabi macam Abu Talib tak? Tak lepas. Kita boleh sayang Nabi macam Abu Talib sayang Nabi, tak lepas. Abu Bakar sayang Nabi, tak pilih martabat tu. Sayang Abu Bakar dekat Nabi, sayang Umar dekat Nabi, tak pernah ada majlis-majlis maulid lagu tu. Tiba-tiba sayang kita pergi buat lagu tu. Come on baby. Terus ada merepek ni. Orang Arab kata apa? Mahaza. Terus ada merepek lah. Bagaimana jika seseorang itu diperlukan untuk melukis gambar manusia binatang dalam proses pembelajaran dan pekerjaan, contoh sebagai arkitek apa ni semua ni? Wallahu ta'ala alam. Dia tahu Tuhan tak bagi buat, dia buat, dia saja cari masalah. Kita terlampau belajar dengan mereka sampai kita namakan larangan Allah sebagai pembelajaran. Dulu, biar cerita ke orang lah, adik-beradik kita lah, Majlis Fatwa pernah diminta berfatwa tentang komando-komando Malaysia yang masuk hutan. Mereka ni, komando dia lagi tinggi daripada tentera. Dia lebih tinggi. Mereka ni kena masuk hutan macam UTK. Oh, UTK ni dahsyat lah. UTK ni dahsyat. Gedebang semua mereka buat kerja. Apa fatwa dia? Komando sebelum masuk hutan betul, mereka nak belajar makan ulang, supaya bila jumpa ulang betul, boleh makan. Pembelajaran. Diminta. Kita dengar terkejut kan? Tapi ini betul-betul kejadian Pak, bukan cobaan, betul-betul kejadian. Diminta bagi fatwa. Maka seingat saya Majlis Fatwa Selangor menyatakan tetap tidak boleh sampai bila-bila. Tak boleh. Benda larangan. Lukislah gambar buah apple, buah mangga, buah langsat. Boleh lukis gambar Pluto, Marik, Jupiter. Kan dia masuk, kawan tu kan, dia masuk, dia tu tengah duk marah. Ambil pedang letak dekat leher bini dia. Kau tahu aku suka belacan, kenapa kau tak boleh belacan? Nak pancung pasal ke belacan?
Dia itu kata, apalah pergi buat gambar lagu ni, buatlah gambar ikan mas ke, ikan puyuh ke. Makna ada lagi banyak hang boleh lukis yang Tuhan laknat tapi nak lukis pasal apa? Jadi jangan cari pasal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah Al-Quran dan hadis katakan tentang perempuan bermusafir tanpa mahram? Wallahu ta'ala alam. Apa yang Quran kata tentang perempuan yang bermusafir pada waktu malam? Ikhwan, hakikatnya agama tidak mahu wanita ini duduk dalam suasana terancam maruah dan harga diri dia. Maka datang hukuman, wanita jangan bermusafir tanpa mahram. Bukan kata hari ini ulama silam telah membahas hadis ini ada illah ataupun tak ada illah. Illatul hadis wujud ataupun tidak. Maksud dia apa? Sebab larangan itu wujud tidak dalam hadis ini, ataupun hadis ini hadis yang mutlak. Hadis ini wanita sampai kiamat dia tak boleh berjalan seorang, dia kena ada mahram. Ataupun hadis ni dia ada illah, dia ada sebab larangan. Daripada zaman hari itu sampai hari ini ulama khilaf tak habis-habis. Kalau tanya saya, wallahu ta'ala alam, saya katakan hadis seperti ini wujud illah maslahah, sebab dilarang. Satu perempuan dapat tawaran mengaji di Madinah. Universiti Madinah jemput dia mengaji, bukan jemput bapak dia. Jadi dia nak pergi mengaji macam mana? Bapak boleh ikut? Boleh ikut. Universiti tak panggil pak dia, universiti tak panggil mak dia, panggil dia. Tak panggil abang dia, tak panggil adik jantan dia, panggil dia. Dia nak pergi Malaysia, pergi Madinah, nak pergi mana? Pergi belajar. Macam mana dia nak pergi? Wujud tak fakta-fakta keselamatan? Dia naik satu kapal terbang, maruah dia terselamat. Dia turun kapal terbang, maruah dia terselamat. Dia belajar di sana, maruah dia terselamat. Kalau ini dapat diberi satu jaminan peratus yang tinggi, maka ilah hadis itu gugur. Apa dia? Antum bayang zaman dulu wanita jalan seorang-seorang, lanun semua ada. Maka itulah wujud, kita panggil ilah pada hadis itu, larangan. Tapi ketika larangan itu boleh dibawa, boleh diangkat. Pasal itu dalam hadis Bukhari menyebut apa dia? Kamu akan tengok satu masa nanti seorang wanita akan berjalan daripada Sana'a, Yaman, menuju ke Mekah dalam keadaan seorang diri. Dan kamu akan tengok kambing, dia akan pakai jalan sebelah hadaran maut tanpa takut serigala. Nabi menyebut sifat macam tu. Wanita boleh berjalan tanpa takut gangguan. Ini juga hadis-hadis yang para ulama menyebut tentang illah, sebab kenapa wanita tak boleh jalan seorang diri. Dia jalan seorang diri, dia belajar karate do, taekwondo, siku 12. Semua dia belajar. Yang tak belajar ni kita. Silat-silat kita kena pakai mahram, dia tak pakai mahram. Pasal kita yang terancam. Kan? Dia tu nak pergi kacau dia bagi siku 12, lekang pipi kawan tu. Kita jalan, orang main usik pula kita. Tengok kita jalan pakai kepiah, dia main usik. Dia ragut kita, dia tolak kita, terlentang dah ada kecil manis 32, 34, terlentang tak boleh bangkit. Maka orang lelaki-lelaki pula kena pakai mahram. Di mana pakai mahram? Ini semua nama dia illah, keadaan. Itu pandangan peribadi saya. Apakah jika hanya ditemani sahabat perempuan itu telah menepati syarat untuk perempuan bermusafir? Saya rasa terjawab tadi. Apakah Quran dan hadis kata untuk perempuan apa itu? Berapa? BERU. Oh, tak boleh pergi dah. Dia sejak berumur ni dia banyak gangguan. Itu saya tak dapat baca. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz, tolong jelas sikit tentang doa di akhir solat. Satu dibaca dengan lafaz atau dalam hati. Doa di akhir solat. Doa di akhir solat lafaz. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Lafazkan. Kalau kita baca dalam hati, Nabi ajak lafazkan. Sebut sebelum bagi salam.
dua tempat. Nabi kata kalau kita sembahyang wajib ni, baca doa inilah lepas baca tahiyat akhir, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Habis baca bagi salam. Sembahyang wajib baca takat tu je. Jangan pergi lebih-lebih. Tak ni pergi sambung pula Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Tak mau. Takat tu je. Pasal dalam sembahyang wajib Nabi ajak time dah. Habis ni bagi salam. Tapi dalam hadis lain Nabi kata idza shalla wahida, bila kamu sembahyang seorang, falyutawwil ma syaa, panjang mana kamu nak. Maka Nabi kata hamba itu dekat dengan Tuhan dalam sujud, maka berdoalah dalam sujud. Maka bila kita duduk sembahyang sunat, kita sujud bagi lama. Sujud bagi lama ni dalam semua sujud kita boleh bagi lama, bukan mesti sujud yang akhir saja. Orang kita duk faham sujud yang last. Dah. Nabi kata sujud. Kita sujud bagi lama, kita nak minta. Apa yang kita nak minta pada Allah? Kita minta. Kita tak reti sebut dalam bahasa Arab, kita boleh minta dalam hati. Kalau kita rasa nak minta, ni pun jangan cerita ke orang lah. Yang ni ulama khilaf. Ibn Taymiyah membahas benda ni dengan panjang lebar. Boleh dah doa dituturkan di mulut tapi tak pakai bahasa Arab? Ini satu perbahasan yang sangat saya kata jangan cerita ke orang, ni rahsia kita. Sebahagian para ulama membenarkan dalam bahasa bukan Arab tapi kes sembahyang sunat. Kita sujud kan, apa yang boleh kita ungkap dalam bahasa Arab pakai bahasa Arab. Masalan kita sujud ni, sembahyang ni sujud, kita nak kata ya Allah ampun dosa aku, kita tahu dalam bahasa Arab kita kata Rabbi ghafirli wa liwalidayya. Okey, cantik. Tapi ada lagi satu ni kita nak minta tapi tak tahu bahasa Arab kata apa. Apa dia? Ya Allah percepat sikit jodoh aku. Lama Arab kata apa? Jangan nak kata ni kena tanya Ustaz Sakuan. Arab kata apa? Tak dapat. Tapi ini sembahyang sunat. Sebahagian para ulama membenarkan dengan suaranya rendah, ya Allah percepatkan jodohku. Lepas tu apa yang boleh kita cover dalam bahasa Arab, pakai bahasa Arab balik. Main satu tahap tak boleh pakai bahasa Arab, tak tahu, jam pakai bahasa Melayu. Kata para ulama ini khas untuk sembahyang sunat, tidak boleh ambil dalam sembahyang wajib. Ini khilaf. Ibn Taymiyah menyebut panjangan yang begitu panjang lebar dalam buku dia Majmu'ul Fatawa, begitu besar perbahasan. Tapi dalam kuliah secara umum saya tak berani sebut, takut dia ambil kesempatan. Dia pergi bagi dengan Fatihah semua bahasa Melayu, dia kata mamak tu kata boleh. Ampui, kita duk terang bab lain, dia pergi buat bab lain, dia buat atas kepala kita 6 bulan pula tak main lagi. Jangan buat pasal lah ni semua. Ikhwatul iman, saya ingat panjang nak jawab ni. Ada tulisan saya tak boleh baca, ada tulisan saya boleh baca. Ustaz, saya tak boleh jawab pasal kita ada lagi satu majlis. Mungkin bulan depan boleh jawab kot. Wallahu ta'ala alam.